Tak lagi dah. Okey lah. Mana mampu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan sekalian dihormati Ustaz Irsyad Syafiq kita selaku panel jemputan kita pada hari ini. Apa khabar Ustaz Irsyad? Alhamdulillah sihat. Ustaz Fahmi apa khabar? Alhamdulillah sihat juga. Segar ni, segar anak insya-Allah. Anak? Anak pun ni sikit insya-Allah lah, segar lah. Alhamdulillah insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan diskusi bedah buku cik kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membuka majlis kita ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi dapat menyambung ini kali yang ketiga untuk kita membedah buku ayat cik, iaitu buku Budaya Politik Matang dan Sejahtera. Dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Irsyad Syafiq selaku panel jemputan kita yang juga merupakan pengarah Jabatan Pilihan Raya Pemuda PAS Terengganu, dan difahamkan juga dia merupakan aktivis mahasiswa dahulu Timbalan Pengurusi Gamis Pahang. Seingat saya lah insya-Allah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan masuk bab yang kedua berkaitan dengan pertimbangan atau bagaimana penilaian politik dalam budaya politik matang dan sejahtera ini. Dan insya-Allah ada 4 fik atau 4 cara, 4 pemikiran yang akan dihuraikan oleh Ustaz Irsyad selepas daripada ni nanti insya-Allah. Dan untuk para penonton pula, minggu ni kita bermula ada soalan terkumpul untuk penonton. Nanti di hujung bicara kita pada hari ini, saya akan bacakan soalan terkumpul untuk para penonton, dan penonton boleh catat dan boleh jawab dan kumpulkan soalan-soalan daripada diskusi kita ini, dan akhirnya boleh hantar kepada pihak Pustaka Permata Ummah, dan nanti akan dapat hadiah lah insya-Allah bagi yang menang insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan majlis dengan ini menjemput silakan Ustaz Irsyad untuk membentangkan dahulu berkaitan dengan bab yang kedua, penilaian politik Islam, dijemput dan dipersilakan. Tafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Fahmi Mukhtar di atas jemputan yang saya rasa sangat berbesar hati dan sangat besarlah di sisi saya ni, atas jemputan satu kitab yang sangat baik, khususnya bagi mereka yang mencintai bidang ilmu siasah syariah sebenarnya. Apatah lagi yang menulis ini satu susuk badan yang kita semua menyaksikan beliau telah menginfakkan sebahagian besar daripada umur dan usia beliau dalam memahamkan manusia, khususnya masyarakat di negara kita Malaysia ini berkaitan dengan politik Islam. Alhamdulillah, dengan karya yang boleh kata baru jugalah daripada Fadil Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang ini, Presiden Parti Islam Malaysia PAS. Mudah-mudahan dapat banyak manfaat lah kepada kita, khususnya mereka yang mencintai ilmu dalam bidang siasah syariah, insya-Allah. Jadi seperti yang disebut oleh moderator kita Ustaz Fahmi Mukhtar tadi, insya-Allah kita puan dah baca buku ni. Buku ni bukan saja nak cerita tentang nak cerita tentang budaya baru. Bukan budaya baru, budaya yang telah digunakan sekian lama dalam PAS sebenarnya. Semenjak daripada ditubuhkan dulu 1951 sampai sekarang, inilah sebenarnya budaya politik yang digunakan oleh PAS tanpa gagal.
Adapun sebahagian daripada pimpinan, sebahagian daripada ahli yang kita lihat tidak melaksanakan politik itu masalah mereka. Adapun dalam PAS, inilah dia politik yang memang kita gunakan selama ini. Kerana PAS ini duduknya di dalam PAS ni ramai ulama, dan ulama ini adalah mereka yang faham Al-Quran, yang faham sunnah, yang boleh yang berijma', yang boleh faham tentang qiyas. Maka mereka menggunakan politik matang dan sejahtera. Cuma BPMS ni kita kata rename balik. Kita beri nama baru supaya nampak lebih evergreen lah kita kata. Sebab itu dalam buku ni bukan saja nak cerita tentang budaya politik yang PAS guna, tetapi kalau kita tengok bab pertama, bab kedua adalah dua bab yang menceritakan tentang asas bagaimana politik Islam itu diambil. Asas Islam itu diambil dan digarapkan masuk di dalam pelaksanaan politik dalam dunia dan juga secara khususnya dalam tanah air. Sebab tu dalam bab yang pertama kita tengok ada 8 tajuk yang sangat special, yang sangat baik, cantik untuk kita hadam daripada politik bawa ke akhirat. Mana ada orang atas dunia ni bincang bab politik dengan akhirat? Tak ada. Hanya ada di dalam Parti Islam Malaysia PAS saja di Malaysia ni yang orang bincang tentang politik ingat akhirat. Biasa orang bincang politik ni kemudian bab pangkat, nama dan sebagainya. Tak ada orang bincang tentang akhirat. Kemudian politik ni warisan para anbiya dan sebagainya lah. Politik ni hidayah. Kita berpolitik ni untuk ubah orang, untuk ubah manusia daripada menyembah taghut kepada menyembah Allah Subhanahu taala. Dan ni kerja yang telah ditinggalkan oleh para anbiya kepada kita. Dan akhirnya pada bab yang ke-8 itu, mengapa kotorkan politik. Saya teringat sebenarnya forum yang dianjurkan oleh Dewan Pemuda PAS Kawasan Marang 2-3 hari lepas bersama dengan Fadil Ustaz Muhammad Nur bin Hamzah yang berhormat. Ada soalan tentang kenapa anak muda hari ni melihat politik ni kotor. Lalu Ustaz Makno jawab dengan satu jawapan yang bagi saya menarik. Melihat politik ataupun melihat apa-apa saja perkara yang ada atas dunia ni kena lihat dengan kacamata yang betul. Dengan kacamata yang betul. Kalau kita kena pakai spek cerah. Barulah tengah malam kita nampak jalan. Dan begitu juga politik. Kita kena tengok dengan kacamata yang sebenar. Apa itu kacamata yang sebenar? Kacamata Islam. Macam moderator kita Ustaz Fahmi, segak handsome berkacamata lah. Baik. Seterusnya bab yang kedua, kita nak bincang politik ni tak boleh lari daripada Islam. Sebab tu kita bincang bab yang kedua ni, penulis Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang bawa 4 kaedah dalam fiqh. Dan fiqh ni tak ada agama lain. Dan tidak ada parti-parti politik lain di atas dunia ini yang menggunakan fiqh. Melainkan parti politik itu asalnya daripada jamaah Islam. Dan di Malaysia ni satu-satunya politik yang menggunakan fiqh dan boleh terbit buku lagi dan menunjukkan bukti-bukti bahawa fiqh yang ada dalam Islam ini diguna pakai sebagai buat satu keputusan, kerana setiap keputusan itu akan memberi kesan. Dan apabila kita bincang tentang politik, kita bincang tentang siasat syariah, kita bincang tentang kepimpinan, sudah tentu setiap perbuatan, setiap keputusan yang akan diambil oleh seorang pemimpin, dia akan beri kesan yang pertama pada diri pemimpin. Yang kedua, dia akan beri kesan kepada nama kumpulan yang mewakili pemimpin tersebut. Yang ketiga, dia akan beri kesan kepada pengikut kumpulan tersebut. Dan yang keempat, dia akan beri kesan kepada rakyat keseluruhannya, terutama sekali khusus kepada umat Islam, sebab ini adalah fiqh yang berkaitan dengan Islam. Dan dalam ilmu siasat syariah,
sebelum nak masuk ke dalam 4 fiqh ni yang berada dalam ilmu siasah syariah, kita kena faham fiqh ni mestilah berasal daripada apa dia? Daripada kaedah yang disebut sebagai maqasid syariah. Ilmu yang disebut sebagai tujuan syariat ni dibuat, kan? Tujuan syariat dalam maqasid syariah kita akan bincang tentang apa dia? Kita akan bincang tentang perkara daruri. Apa itu perkara daruri? Perkara hajiat, perkara tahsiniat. Dan dalam perkara daruri itu ada 5 perkara. Ad-darurah al-khamsun, kan? Darurat yang 5 iaitu yang melibatkan agama, yang melibatkan nyawa, yang melibatkan akal, yang melibatkan maruah, melibatkan keturunan dan harta. Itu adalah susunan yang disusun oleh para ulama supaya setiap keputusan, setiap syariat mestilah berlandaskan kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariat, yang siapa yang tetapkan ni, itu diambil daripada Al-Quran dan diambil daripada As-Sunnah Nabi SAW. Bila kita faham benda tu, maka senanglah kita faham 4 fiqh yang akan empat kaedah ataupun 4 fiqh yang disebut oleh penulis dalam kitab ini. Yang pertama adalah fiqh muwazanah, iaitu fiqh pertimbangan. Yang kedua fiqh waqi', iaitu fiqh kaedah kita nak memahami suasana kita. Itu bincang lagi dengan lebih lanjut. Yang ketiga fiqh aulawiyah. Ini biasalah dengar. Biasa dengar banyak kitab-kitab yang dibincangkan oleh ulama-ulama. Sama ada ulama itu tidak terlibat dengan gerakan Islam ataupun ulama itu terlibat dengan gerakan Islam. Ada banyak kitab-kitab yang kita boleh baca tentang fiqhul aulawiyah. Yang keempat adalah fiqh ma'ala. Ini adalah mungkin fiqh yang ilmu fiqh yang baru, tapi ianya tidaklah baru sebenarnya, cuma di rebranding, dipecahkan daripada 3 fiqh ini, dipecahkan, iaitu fiqh kesan ataupun implikasi. Setiap pada timbangkan setiap pemimpin untuk mengambil keputusan yang sewajarnya. Baik, kita pergi kepada fiqh yang pertama, fiqh muwazanah. Fiqh muwazanah ni adalah fiqh yang biasa kita dengar. Muwazanah ni bermaksud kita nak timbang. Kita buat pertimbangan yang wajar. Kalau dalam buku ni, membuat pertimbangan yang wajar dalam beberapa perkara untuk dipilih menjadi keputusan yang terbaik dari segi maqasid syariah. Menjadi keputusan yang terbaik dari sudut melengkapkan atau memuaskan apa tujuan syariat itu diturunkan. Iaitu 5 perkara yang kita sebutkan sebentar tadi. Sebab itu dalam kitab ni banyak contoh-contoh yang sangat menarik yang didatangkan oleh Datuk Seri Tuan Guru Presiden PAS sebagai penulis buku ni, di atas pengalaman dan pemahaman beliau tentang realiti politik dan tentang ilmu siasah syariah. Di antaranya dalam boleh membawa, Tok Guru membawakan kepada kita tentang peristiwa perjanjian Hudaibiyah, iaitu perjanjian yang ada 5 perjanjian tu di antara orang musyrikin di Mekah dan juga rombongan Nabi SAW yang nak menunaikan umrah pada tahun itu. Dalam keadaan perjanjian itu dibuat, Nabi ada bersama dengan orang yang buat perjanjian tersebut. Sahabat-sahabat tak puas hati. Kita tak mau cerita perjanjian Hudaibiyah ni panjang-panjang sebab semua tahu belaka dah. Kalau tak tahu boleh Google internet, boleh baca buku-buku banyak kan perjanjian Hudaibiyah. Cuma Nabi SAW buat perjanjian yang dilihat oleh para sahabat macam berat sebelah. Kan? Tetapi apa pertimbangan Nabi SAW di dalam bersetuju dengan perjanjian Hudaibiyah ini? Bersetuju yang utama sekali apa dia? Apabila termeterai saja perjanjian ini seperti mana
seolah-olah orang musyrikin di Mekah mengiktiraf kerajaan Islam di Madinah. Itu view yang sangat besar yang Nabi SAW nampak. Itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Yang kedua, Nabi SAW nampak apabila termeterai saja perkara ni, politik antarabangsa ketika itu, politik di sekitar tanah Arab ketika itu melihat sudah ada pengiktirafan kepada kerajaan Islam di Madinah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila ada pengiktirafan, perjanjian ini juga dikenali sebagai perjanjian, dalam perjanjian ini ada gencatan senjata selama 10 tahun kan, di antara Madinah dan juga Mekah. Maka ketika itu dalam 10 tahun itu Nabi SAW melihat apa dia? Dan ia akan memberi manfaat kepada dakwah Islam. Walaupun dalam perjanjian itu mana-mana yang orang daripada Mekah ke Madinah perlu dipulangkan balik. Orang Madinah yang pergi ke Mekah tak boleh dipulangkan kepada Madinah semula. Bayangkan kalau orang-orang Islam pada Madinah, orang yang kuat iman yang daripada Madinah balik kepada Mekah, mereka tidak dipulangkan ke Madinah, mereka terus menerus melaksanakan dakwah mereka di Mekah, dan akhirnya apa yang berlaku? Natijah daripada perjanjian Hudaibiyah ni melalui fiqh muazanat yang difahami oleh Nabi SAW sebagai manusia yang paling agung, nak menunjukkan kepada kita akhirnya Islam jadi penganut Islam jadi ramai selepas daripada peristiwa itu. Dalam peristiwa Fatu Makkah menunjukkan bahawa inilah direntetan pada awal cerita tentang Fatu Makkah ni, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Hebat Nabi SAW. Diceritakan tentang kaum Tatar yang kerja mereka ni orang yang sangat ganas dan sentiasa membunuh. Tapi ulama ketika itu membiarkan saja mereka mencemarkan masjid dengan arak, yang kita semua tahu dalam Islam ni arak ni hukum dia haram. Sahabat-sahabat bila dengar saja perintah yang ketiga turun mengenai pengharaman arak, terus pecah habis. Arak-arak ni sehingga kan ada disebut dalam riwayat banjir di sekitar tanah Arab tu, di sekitar Mekah tu, kerana apa? Kerana arak ini dipecahkan. Tapi kenapa ulama yang faham tentang arak ini haram? Ulama yang faham tentang arak ini haram bila melihat kaum Tatar mencemarkan masjid dengan arak tapi tak buat apa-apa. Kerana apa? Kerana muazanat mengajar mereka bahawa kalaulah mereka tak merosak benda orang, itu lebih mudarat. Itu lebih mudarat daripada daripada membiarkan mereka minum arak dan mabuk. Apa yang jadi susah hari ini? Disebut dalam kitab ni, apa yang menjadi susah hari ini berbanding dengan ulama dan pengikut Nabi SAW pada zaman dahulu kala adalah sifat wala'. Nampak? Sifat wala', setia kita kepada pemimpin yang membuat keputusan walaupun dalam keadaan keputusan itu tidak berapa kita setuju dari sudut hati. Tapi apabila keputusan itu telah dilakukan oleh para pemimpin, maka keputusan itu telah menjadi keputusan kita. Dan kita kena berpegang terus dengan keputusan tersebut. Hari ni orang sebut tentang wala' ni candu. Kan? Candu ni dadah, tuan-tuan. Takkanlah wala' yang melibatkan agama ni kita ini adalah satu kenyataan yang tidak benar. Baik. Itu adalah sedikitlah tentang fiqh muazanat, iaitu fiqh pertimbangan. Dan pertimbangan dalam parti Islam Semasa Pah, kalau kita tengok dalam bab terakhir bincang tentang fiqh muazanat ni, Datuk Seri Tuan Guru Presiden penulis menegaskan bahawa PAS meletakkan Islam sebagai keutamaan melebihi keutamaan yang lain. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alai. Islam ni duduk atas kali, tidak ada perkara yang lain boleh lawan kedudukan Islam.
di sisi orang yang beriman. Dan inilah sebenarnya maqasid syariah yang kita kena faham. Sebab maqasid syariah pada tangga yang pertama dia apa dia? Pada tangga yang pertama adalah menjaga agama melebihi daripada nyawa kita. Walaupun nyawa ni seorang saja. Seorang satu saja nyawa, mati tak ada dah nyawa kita. Nah, kita akan berpindah kepada alam lain pula dah. Maka walaupun yang lebih berharga daripada nyawa, apa dia? Muazanat mengajar kita, maqasid syariah mengajar kita bahawa menjaga agama itu lebih utama. Nah, baik. Sebab tu bila kita bincang tentang realiti politik hari ini, kenapa PAS ketika pilihan raya yang ke-13 sebelum ke pilihan raya yang ke-14, kenapa kita keluar daripada Pakatan Pakatan Rakyat? Kerana kita melihat dalam pertimbangan muazanat, dalam pertimbangan fiqh muazanat, dalam pertimbangan fiqh aulawiyah yang perlu disekalikan, kita melihat kuasa, pangkat, harta, kehebatan dunia ini tidak boleh lawan sekali-sekali dengan amanah menjaga agama. Sebab tu kita pilih untuk jaga agama. PAS pilih untuk jaga agama. PAS pilih untuk keluar daripada Pakatan Rakyat kerana desakan-desakan demi sedikit daripada parti-parti yang bersama dengan Pakatan Rakyat. Kita tak boleh sebutlah parti mana. Orang fahamlah ke. Baik. Yang kedua adalah fiqh waqi'. Fiqh waqi' ni apa tuan-tuan? Fiqh waqi' ini adalah realiti. Seperti yang disebut di dalam kitab ini, Allah Subhanahu Wa Taala ni sebagai Rabb. Rabb ni apa? Kalau kita baca dalam kitab tafsir Azhar, kitab tafsir Al-Azhar karangan Abu Hamka. Abu Hamka disebut apa dia? Dia kata Tuhan menjadikan Rabb ini adalah Tuhan yang Tuhan yang memiliki sekalian alam, yang menjadikan sekalian alam, dan bukan sekadar menjadikan, Tuhan juga mentadbir, menyusun, menguruskan alam. Tu hebatnya perkataan Rabb itu. Kan? Sebab itu Tuhan yang menciptakan sekalian alam, kan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan alam ini, menjadikan perkara-perkara yang berlaku di dalam alam ini, khususnya dari sudut kehidupan, ada dua perkara. Yang pertama, perkara fawabi, yang kita sebut sebagai perkara fitrah yang tidak akan berubah. Kan? Kita punya nyawa dah berubah dah. Agama kita, benda tak boleh ubah dah. Ni asas, dasar kita, akidah kita, sembah Allah. Tak boleh ubah dah. Sembah patung, tak boleh ubah dah. Sembah matahari, tak boleh ubah. Benda ni adalah benda yang fawabi. Adapun di sana ada perkara yang kedua yang disebut sebagai perkara mutaghayyirat, kan? Mutaghayyirat ini perkara yang boleh berubah-ubah ataupun anjal. Maka kalau kita belajar dalam usrah, ciri Islam, kan, ciri-ciri Islam, kita ada apa dia? Sabat wal murunah. Kita tetap dengan pendirian, kita tetap dengan asas, kita tetap dengan akidah. Ini sebagai strategi-strategi yang kita boleh olah. Menariknya kat sini, ulama fiqh dia sebut apa dia? Fiqh ni benda yang hidup, ilmu yang hidup. Apa dia? Apa maksud ilmu yang hidup? Fiqh ni dia berubah. Tuan-tuan, dia berubah. Kalau zaman dulu fiqhnya lain, zaman sekarang mungkin fiqh lain. Dulu tak ada internet, sekarang ada internet, maka fiqh internet kena ada. Dulu tak ada internet, kan? Dulu orang naik unta, sekarang orang naik kereta Ferrari. Maka fiqh untuk naik kereta Ferrari kena ada, kan? Dulu apa dia? Dulu tak ada, macam-macam lah benda yang dulu tak ada, hari ni ada. Maka fiqh ni dia berubah, dia hidup. Dia akan ada benda semua yang baru yang datang. Dan ini adalah tanggungjawab ulama-ulama yang kita sayang sekalian, kan? Dan begitu juga dalam perkara yang melibatkan wakil ni, kan? Di antaranya ulama
salah seorang ulama yang besar dalam kitab dalam ulama mazhab Imam Syafi'i, dia sebut pemerintah Islam yang adil hendaklah berilmu dalam hukum dan nawazil. Apa itu nawazil? Nawazil itu adalah wakil tadi, iaitu memahami keadaan semasa, setempat untuk mengeluarkan hukum. Hukum mestilah berilmu dari sudut hukum, dari sudut agama tadi. Yang kedua, mestilah dia faqih tentang keadaan setempat dia. Macam mana kehidupan manusia dia. Macam mana masyarakat dia. Apa sosioekonomi dia. Bagaimana sistem pertahanan negara dia. Berapa peratus rakyat dia, berapa peratus yang beragama Islam, berapa peratus yang bukan beragama Islam. Populasi rakyat dan sebagainya. Hubungan diplomatik dengan negara-negara lain yang menyebabkan apa dia? Menyebabkan dia akan jadi lebih matang apabila membuat keputusan agama tadi, dengan ilmu agama, dengan fakih terhadap suasana setempat. Sebab itulah Al-Quran ni diturunkan. Islam ni satu agama yang syumul, kan? Satu agama di antaranya ciri Islam apa dia? Waqi'iyah. Sesuai sepanjang zaman, kan? Sebab tu di sana ada perkara-perkara yang Allah Subhanahu Taala tidak bagi keputusan secara tetap dalam Al-Quran dan Nabi tak tunjuk secara tetap dalam sunnah. Apa yang berlaku? Ianya menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Taala meraihkan kehebatan akal yang Allah sendiri bagi kepada manusia untuk melakukan ijtihad. Sebab tu fiqh-fiqh yang kita bincang hari ini sebenarnya melibatkan ijtihad politik dalam ilmu, ruang lingkup ilmu siasah syariah. Sebab itulah tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Taala, apabila tidak ada wahyu yang berkenaan dengan izin daripada Allah Subhanahu Taala untuk kita buat satu ijtihad, pendapat kita berdasarkan ilmu dan wakil semasa tadi. Di samping itu juga ada ruang pelaksanaan yang mampu, yang terpaksa kita buat, terutama sekali di dalam situasi darurat. Di antaranya apa dia? Beberapa perkara yang haram dalam kaedah fiqh, beberapa perkara yang haram bertukar halal dengan syarat sekadarnya apabila berlaku darurat. Contohnya benda yang haram dimakan bila darurat kerana menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga nyawa, maka ketika itu kita dibenarkan makan benda yang haram sekadar untuk melepaskan selamat pada nyawa kita, bukan untuk kenyang tubuh badan kita dan sebagainya. Ini dia perkara yang melibatkan tentang fiqh. Ini dihayati oleh para ulama yang mendalam ilmu ni. Ulama-ulama dulu ni dalam ilmu ni. Sebab tu kalau kita tengok wakil setempat orang Islam sangat berbeza. Orang di Palestin, perjuangan Islam dia tak sama dengan perjuangan Islam orang di India, di Kashmir, tak sama. Di India takkan sama dengan di Syria takkan sama di tempat-tempat lain, takkan sama di Indonesia tu pun yang sebelum Malaysia ni pun tidak akan sama, walaupun sebahagian daripada negara-negara Islam ini mereka mempunyai rumpun yang sama. Contoh macam Malaysia, Thailand, Singapura, Indonesia, kita ada rumpun Melayu yang sangat ramai, kan? Tetapi adakah wakil kita sama? Mungkin ada sebahagian sama, ada sebahagiannya sangat berbeza. Maka dengan perbezaan itulah perlu adanya keputusan-keputusan yang sangat baik, berlandaskan sikit-sikit fi aulawiyat. Kan, fi aulawiyat ni banyak buku. Antara buku yang saya suggest untuk baca adalah buku tulisan Dr. Yusuf Al-Qardawi. Memang sangat cantik buku itu dikupas. Dan fiqh aulawiyah ni, aula, benda yang paling penting, nak susun agenda kita. Macam mana nak susun, mana yang lebih penting untuk
untuk diputuskan, mana yang lebih penting untuk diambil, mana yang lebih penting untuk dibawa sebagai pendekatan. Memilih, kalau memilih antara maslahah dengan mafsadah tu sudah tentulah maslahah itu duduk di atas. Tapi cuba bayangkan antara dua maslahah je. Benda yang baik berlaku dua-dua, tapi kita boleh pilih satu saja. Maka maslahah yang paling tinggi, masalah umum lebih utama daripada masalah individu. Nah, begitu juga bila melibatkan tak ada masalah, ada mafsadah saja. Dua mudarat. Ambil ini pun mudarat, ambil itu pun mudarat. Maka Islam ajar punya dua darurat, maka pilih darurat yang memberi kesan yang ringan berbanding dengan darurat yang memberi kesan yang berat. Nah, sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran apa dia? Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Nah, Allah kata, adakah kamu anggap hanya perbuatan kebajikan memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan memakmurkan Masjid Al-Haram itu, Masjidil Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah, la yastawuna indallah. Tak sama. Indallah la yastawuna indallah, tak sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok baiklah kita buat, kan, bagi minum air, buat jaga kebajikan orang yang datang menziarahi Masjidil Haram, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, dan orang yang berjihad. Jihad ni tinggal nyawa dia letak belakang. Kerana apa? Kerana agama Allah Subhanahu Taala. Kan? Adakah sama? La yastawun indallah, tak sama di sisi Allah. Kalau di sisi manusia mungkin sama, mungkin lebih pula orang yang jaga Masjidil Haram tu. Kerana manusia ni ada sebahagiannya tidak adil. Apabila dia melihat dengan neraca zahir semata-mata. Kan? Yang adil ini adalah melihat pada neraca yang diberikan oleh Allah SWT dan Nabi SAW. Dan pada Allah, indallah la yastawu, tak sama. Di sisi Allah SWT, wallahu la yahdil qawma zalimin. Dan Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ni pun benda yang baik dua-dua ni benda baik belaka. Kan? Tapi Allah tunjuk yang aulanya apa dia? Yang aulanya orang beriman pada Allah dan Rasul, dan orang berjihad ke jalan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam fi aulawiyah ni bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang apa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, dalam perkara yang melibatkan kaum munafik. Macam mana orang munafik ni lagi bahaya pada orang kafir, kan? Tapi Nabi ajar kepada sahabat-sahabat jangan ambil tindakan. Nabi sendiri pun tak ambil tindakan. Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran ni jelas, ya ayuhan nabi, wahai Nabi, jahidil kuffar wal munafikin. Wahai Nabi, jihadlah kamu menentang orang kafir dan juga orang munafik. Waghluz alaihim, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sikap keraslah. Orang kafir, orang munafik ni kena bersikap keras. Maknanya betul lah pemimpin kita tahu siapa munafik. Orang kafir ni kita jelas lah. Tapi orang yang ada ciri munafik, Allah cerita dalam Al-Quran ciri munafik ni. Nabi sebut dalam hadis ciri munafik ni, kan? Maka kena bersikap keras supaya dia takut. Kita ada izzah kita sebagai orang Islam, kan? Bertindak keraslah terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam, mereka itu tempatnya dalam Jahannam, neraka Jahannam. Wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruk tempat neraka Jahannam, neraka paling bawah, patak kali. Bawah sekali. Maka langkah menentang secara berhujah hendaklah didahulukan. Berhujah. Jangan lawan dia, jangan bunuh dia. Kenapa? Kerana orang akan
orang sekiranya berlaku pembunuhan kepada orang munafik dan yang membunuh itu orang yang beriman, maka walaupun dari sudut fiqhnya tak silap, tetapi dari sudut penerimaan manusia akan kata lagi orang pun akan lari daripada Islam. Begitu juga apa yang berlaku pada Mu'az bin Jabal yang diutuskan ke negeri Yaman, dan sekiranya tidak terdapat hukum daripada Al-Quran, daripada sunnah, maka aku akan berijtihad, kata Mu'az bin Jabal. Ini menunjukkan apa dia? Menunjukkan kefahaman yang ada pada para sahabat dan ulama-ulama yang terdahulu. Yang akhir sekali adalah fiqh ma'alat. Fiqh ma'alat ini adalah fiqh yang mungkin baru, kan? Berdasarkan pembacaan saya, di antara ulama yang mempopularkan kaedah fiqh ma'alat ini, di antaranya yang mula-mula sekali adalah Imam Syatibi. Imam Syatibi yang juga dikenali sebagai disebut oleh para ulama sebagai bapa ilmu maqasid. Beliau yang sangat hebat, kitab beliau yang besar Al-Muwafaqat, disebut apa dia? Disebut An-Nazar fi Ma'alat Al-Af'al. Iaitu apa dia? Melihat kepada kesan perbuatan. Sebenarnya kalau kita bincang dari tadi dah, fi aulawiyat, fi muwazanat, fi waqi', ini adalah rumusan. Dipanggil campuran, resipi. Untuk kita buat keputusan dengan ambil kira apa dia? Satu lagi, fiqh ma'alat. Iaitu fiqh implikasi. Lepas kita buat keputusan, daripada menggunakan tiga-tiga kaedah ni, kita akan lihat apa implikasi dia kepada masyarakat. Apa implikasi dia kepada jamaah, apa implikasi dia kepada agama kita yang utama sekali, iaitu agama Islam. Maka fiqh ma'alat ini memerlukan kefahaman yang mendalam dan bertanggungjawab melaksanakan syariat demi menegakkan Islam yang sebenar. Bukan Allah Subhanahu wa taala sebut apa dia? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan pada kaum yang sebelum kamu berpuasa, untuk kamu jadi orang yang bertakwa. Nampak? La'allakum tattaqun itu. Kenapa Allah suruh berpuasa? La'allakum tattaqun. Sebab ma'alatnya untuk jadi orang yang bertakwa. Itu perkara yang diajar oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Wala taqrabuz zina, kan? Jangan kamu mendekatkan diri kepada zina. Sebab apa? Sebab zina ni akan jadi rosak keturunan, akan jadi rosakkan akal dan sebagainya. Judi, jangan kamu main judi. Jangan kamu ambil riba. Ada kesan dia. Sebab apa? Sebab Islam ada fiqh ma'alat ini, kan? Dan yang paling menarik sekali yang saya tulis bahawa satu ayat Al-Quran tentang larangan Allah SWT untuk mencerca dan mencaci sembahan-sembahan orang bukan Islam. Kata Allah SWT, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah. Kalau kita ikut dari sudut fikiran otak kita lah, kan? Kalau kita nak sedarkan manusia ni, cakap elok-elok tak boleh, kita sedarkan manusia ni, kita kutuk habis. Apalah sembah sekian-sekian, apalah agamamu ni, gini dan sebagainya, tengok agama. Akhirnya apa implikasinya? Allah sebut apa dia? Implikasinya kerana mereka kelak akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Maknanya apa dia? Implikasi. Allah ajar implikasi, jaga, kan? Walaupun dari sudut otak kita daripada memburuk-buruk Allah, walaupun dia tu orang kafir, orang tak sembah Allah, kan? Itu lebih baik, itu lebih utama
Menjaga nama Allah itu lebih utama daripada mencerca memburuk-burukkan agama lain. Sebab tu dalam Islam kita tak ajar. Kita tidak diajar untuk memburuk-burukkan agama lain. Kalau ada kawan-kawan kita non-Muslim yang sedang melihat sekarang ni, kita tidak agama kami, agama Islam tidak diajar untuk memburuk-burukkan agama lain. Kami hanya diajar untuk menceritakan tentang kebaikan agama kami dan mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama kami kerana kami yakin agama kami adalah agama yang benar yang akan menyelamatkan kita semua daripada bakaran api neraka di hari akhirat kelak. Begitu juga Nabi SAW dalam peristiwa yang sangat masyhur, Nabi SAW dalam peristiwa seorang Arab Badui yang kencing dalam masjid. Kan? Nabi kalau kita marah kan, tambah-tambah lagi kalau masjid sekarang Allah comel, cuma tak boleh pergi lagi. Tak apa, insya-Allah kita doa pecinta-pecinta masjid kita akan pergi tidak lama lagi insya-Allah. Nabi SAW larang sahabat-sahabat pelik. Nabi nampak apa yang berlaku sekiranya Nabi larang, Nabi biarkan sahabat-sahabat marah Arab. Yang pertama ulama buat apa dia? Sekiranya Nabi larang, maka ianya akan jadi mudarat kepada penyakit tahan kecil. Penyakit tahan kecil ni antaranya apa dia? Batu karang. Ada batu karang sakit, tuan-tuan. Saya ada sahabat-sahabat yang punya batu karang ni sakit. Antara sebab dia apa? Kecing. Tahan kecing. Jadi mungkin Arab Badui ni terlalu nak kecing sangat, tak boleh tahan dah. Akhirnya dia kecing. Maka Nabi SAW tahan. Nabi SAW tak tahan dia. Kecing. Yang kedua, dari segi akibat yang lebih buruk, apa dia? Badui ni orang tak ada ilmu lah. Orang pongoh dia panggil. Kan? Mungkin dia akan keluar daripada masjid dan kencing di khalayak ramai. Yang mungkin di sana ada orang perempuan yang akan melihat kemaluan dia. Ada kanak-kanak yang akan melihat kemaluan dia. Ada najis dia akan bersepoh-sepoh. Payah pula nak bersih dan sebagainya. Ini implikasi. Yang ketiga, implikasi boleh menyebabkan dia dan orang lain yang sedang melihat mata-mata mereka ni melihat kepada agama Islam mungkin akan jadi tawar hati. Sebab apa? Orang akan kata Islam ni kasar. Orang akan kata Islam ni pemarah. Orang akan kata Islam ni jahat. Sebab apa? Sebab buat benda yang tak baik kepada penganut dia sendiri. Kan? Jadi inilah dia beberapa perkara. Dalam perangan Ahzab juga Nabi SAW tanya dalam perang Ahzab tu ketika Madinah dikepung, Nabi tanya kepada para sahabat. Satu sahabat dalam takbir raya kita pun kan, kita disyariatkan untuk mengenang peperangan Ahzab ni kan. Baik. Dan perang Ahzab ni Nabi tanya siapa nak jadi pengintip masuk dalam kumpulan musuh untuk intip dan dapatkan maklumat untuk aku. Ada seorang pun naik. Dan akhirnya Nabi SAW kata siapa yang sanggup masuk syurga. Masa tu keluarlah Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Lalu Nabi kata, wahai Huzaifah, kamu pergi jangan buat apa-apa, aku nak maklumat saja. Maka Huzaifah pergilah. Kebetulan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala depan mata dia tu adalah pemimpin Ahzab. Salah seorang pemimpin Ahzab iaitu siapa dia? Abu Sufyan. Allah, kalau kita lah depan mata. Maknanya kalau nak panah, nak tikam ke nak panah, nak bunuh boleh sana Nabi SAW. Kenapa Nabi pesan gitu? Sebab kalau lah Nabi tak pesan gitu, memang Huzaifah ni akan bunuh sebab Huzaifah ni nak syahid. Betul tak? Dan dia akan jadi syahid sebab dia bunuh tentera Islam, dia bunuh tentera musuh Islam, kemudian dia dibunuh oleh musuh Islam. Dia memang akan syahid kan, tapi Huzaifah tak buat gitu. Sebab apa? Nabi SAW nak tunjuk kesan. Kalaulah Huzaifah bunuh, yang pertama sekali Huzaifah akan dibunuh. Memang Abu Sufyan tu akan mati. Kan 90% matilah. Kan. Tapi
Huzaifah akan dibunuh. Bila Huzaifah mati, Huzaifah mati menyebabkan apa dia? Menyebabkan maklumat yang Huzaifah receive itu tidak sampai kepada pengetahuan Nabi. Tu hebat Nabi SAW. Allahu Akbar. Allah SWT tunjuk kehebatan yang ada pada Nabi ni supaya kita umat Islam akhir zaman ni mengambil pengajaran-pengajaran yang sebanyaknya, kan. Antara hukuman hudud potong tangan kepada kepada seorang pencuri. Kenapa? Kerana ketika itu dalam keadaan yang susah sangat. Kalau dia potong, orang akan nampak Islam ni kejam, orang akan nampak Islam ni teruk dan sebagainya. Maka fitnah alat ini adalah perkara yang kita lihat kesan. Dan empat-empat fiqh ni sangat-sangat hebat dan sangat-sangat diguna pakai dan diiktiraf penggunaannya di dalam ilmu siasat syariah. InsyaAllah itulah sedikit kupasan saya tentang empat fiqh. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Ishak di atas kupasan yang cukup saya kira menarik. Kira puasa pun rasa kenyang dah hari ni. Dengar ulasan daripada Ustaz Ishak ni. Cuma Ustaz Ishak ada persoalan sikit yang anda nak tanya ni berkaitan dengan pembuat keputusan ni. Kita ni ramai anak muda sekarang ni, terutamanya ialah ahli PAS diri. Bila ada satu-satu keputusan daripada pimpinan, mereka ni mudah nak kritik, mudah nak rasa tak puas hati, mudah nak komen dalam Facebook. Sedangkan keputusan tu mungkin telah dibuat berdasarkan 4 fiqh ni. Mungkin ada nasihat-nasihat sikit daripada Ustaz Ishak untuk anak muda ni. Baik, terima kasih pada soalan tersebut. Yang pertama sekali, kita kena merujuk Al-Quran. Yang pertama apa dia? Al-Quran sebut ati'ullah. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang pertama. Wahai orang beriman, ni Allah dah beri ayat ni, Allah tidak turunkan kepada orang yang biasa-biasa. Allah turunkan kepada orang yang beriman. Dan insya-Allah orang yang duduk dalam perjuangan Islam ni, sebab perjuangan Islam ni susah. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan la taba'u walakin ba'udan alaihim syukur. Perjuangan Islam ni susah. Sebab tu orang yang betul-betul istiqamah duduk dalam perjuangan Islam, tak kira muda, tua, miskin, kaya, dia akan berlaku ujian-ujian. Maka ayat ni turun kepada mereka, insya-Allah. Pada kita lah insya-Allah orang yang duduk dalam perjuangan Islam. Allah kata, wahai orang yang beriman, taatlah kamu pada Allah, taatlah kamu pada Rasul dan taatlah dan kepada ulil amri, iaitu pemimpin di kalangan kamu. Maka ketaatan itu pada ulil amri tidak diletak ati'u kerana ada syarat-syarat yang tertentu meletakkan untuk kita meletakkan taat itu kepada pemimpin. Antaranya apa dia? Antaranya adalah keputusan yang dilakukan oleh pemimpin itu tidak bercanggah dengan mana-mana syariat Islam. Contohnya, kan? Contoh ni yang waktu baru ni apa dia? COVID-19. Tidak dibenarkan semayang jemaah. Tapi tiba-tiba di pasar boleh pergi. Pasar boleh pergi, kerja boleh pergi. Orang yang tak faham tentang keputusan. Orang yang tak faham tentang maqasid syariat. Sebab apa? Orang yang sekarang ni kerajaan untuk COVID-19 ni bukan kerajaan halang sembahyang. Kerajaan halang sembahyang di masjid. Beramai-ramai kerana ada mudarat, kan? Tapi di rumah kena sembahyang. Masalah kita tak sembahyang jemaah di rumah. Itu masalah dia. Kita rasa sembahyang jemaah tu di masjid saja. Tidak. Kan sembahyang jemaah itu di rumah pun boleh juga. Boleh jadi pahala di rumah itu boleh jadi lebih besar daripada sembahyang di masjid, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, di pasar-pasar boleh buka sebab apa? Sebab kalau pasar tak buka, kita nak makan apa? Kalau kerja tak buka, macam mana nak jalan ekonomi? Kan? Maka situ ada masalah umum. Masalah umum yang perlu dijaga. Orang yang ada gaji tetap, tak apalah, dia tak kerja, relax, gaji masuk bulan-bulan.
yang kerja kan makan gaji hari kan. Yang tu kita kena tengok. Begitu jugalah dalam membuat keputusan. Dalam jemaah Islam kita diajar apa dia? Siqah. Iaitu meletakkan kepercayaan. Bukan kita letak percaya saja-saja pada pemimpin. Kepercayaan. Kalau Imam Sabana sebut apa dia? Kepercayaan atas keikhlasan dan keilmuan mereka dalam perjuangan, dalam menentukan hala tuju perjuangan Islam. Lebih kurang gitulah maksud yang ada, yang cuba disampaikan oleh Imam Sabana dalam 10 usul 10 rukun bai'ah tersebut. Jadi nasihat saya kepada anak muda ni biasalah kan, dia panggil semangat ni penting. Memang orang muda ni semangat dia penting, tapi semangat sahabat-sahabat kita kena selarikan dengan Al-Quran, kita kena selarikan dengan Sunnah. Akan taat galak itu kepada pemimpin, kerana kalau kita bandingkan diri kita dengan pemimpin kita, rasa-rasanya kita duduk mana. Dan pemimpin ni kebanyakan keputusan mereka dibincang secara kolektif. Bukan seorang-seorang tengah-tengah duduk dalam bilik air mari idea buat keputusan dah. Tengah-tengah tidur mari datang mimpi buat keputusan. Tidak langsung berasaskan perkara itu. Mereka berbincang, bermesyuarat, mengambil setiap perkara-perkara yang terbaik untuk dilaksanakan untuk buat keputusan. Maka walaupun kita ada keputusan, bila jamaah memutuskan keputusan tersebut, kita kena redha, kerana di sana ada pahala yang sangat besar pada orang yang mengikut kata imam, insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Irsyad di atas nasihat yang diberikan cukup-cukup baik yang nak kira untuk kita ambil panduan. Dan kita ada 8 minit lagi Ustaz Irsyad, dan kita nak tengok sikit soalan dari Facebook ni. Tengok ada satu soalan daripada Afiq Awang je Ustaz. Afiq Awang dia tanya, dalam konteks Malaysia, bolehkah gerakan Islam menggunakan pendekatan berbeza? Sebagai contoh, kerjasama politik dengan parti berbeza di peringkat negeri dan pusat. Contohnya Sabah, Sarawak dan lain-lain. Atau dikira tidak berprinsip kalau ada perbezaan kerjasama tersebut. Sila Ustaz Irsyad kalau ada jawapan dia diberikan. Baik, yang pertama sekali kita kena faham siasah syariah ini adalah satu ilmu yang dikembangkan daripada maqasid syariah. Jadi apa maqasid daripada syariah itu? 5 perkara yang kita sebut sama dah tadi. Kan? Maka kesimpulannya, setiap apa yang kita nak buat hati ataupun mestilah mencapai maqasid syariah tadi. Contoh saya sebut dalam suasana negeri yang ada pemimpin bukan Islam yang mengancam kedudukan Islam, maka boleh tak kita bekerjasama dengan parti politik yang lain, kan? Walaupun parti politik itu sebelumnya pernah menjadi lawan kita, tetapi mereka berlawan dari sudut politik dan ideologi yang mungkin ada beberapa perkara yang tidak bersama dengan mereka, kan? Maka jawapannya boleh. Sebab apa? Sebab maqasid tadi duduk pada menjaga agama dia. Maqasid tadi duduk pada menjaga agama. Sehingga kan sampai satu masa ada setengah tempat yang kita terpaksa lepaskan jawatan. Jadi di mana-mana, tak kira lah di Sabah ke, di Sarawak ke, ia bukan melakukan kerjasama untuk menjaga agama seperti yang ditegaskan dalam buku ni, menjaga agama, maqasid syariah yang utama. Buatlah apa sekalipun dalam konteks politik, ianya bukan bererti kita tidak berprinsip
Malah dalam Islam itulah prinsip yang sebenarnya. Itulah dia prinsip yang sebenarnya. Macam PAH lah dulu dengan Pakatan Rakyat kemudian keluar. Kan? Lepas tu duduk di dalam Muafakat Nasional. Sekarang ni Pakatan Nasional pula. Sebelum pilihan raya itu bersendirian, dapat 2 buah negeri. Kan? Hari ni Muafakat Nasional, Perikatan Nasional pula. Jadi adakah orang disebut PAH ni lompat, kan, kluk-klek, kan, tidak tetap dengan pendirian. Tak. Islam ajar, itulah yang PAS ambil. Dan inilah pendirian kita. Kerana tetap pendirianlah kita berubah-ubah dengan perkara yang mutaghayyirat yang kita sebutkan tadi. Wallahualam. Alhamdulillah. Ana rasa tak ada soalan rasanya. Tengok macam ni tak ada betul. Kalau ada kita minta Ustaz Ishak jawab pula lepas dah ni. Cuma untuk masa lebih kurang 2-3 minit lagi masa kita ni, jadi kita nak minta Ustaz Ishak buat khulasah ataupun konklusi daripada bab yang kedua daripada buku Budaya Politik Matan dan Sejahtera ni, insya-Allah. Silakan Ustaz Ishak. Baik, yang pertama sekali sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Taala, politik ini adalah perkara yang ditinggalkan oleh para anbiya, diteruskan oleh para sahabat, tabi'in dan sampai kepada kita para ulama. Mungkin kita bukan ulama dan saya pun bukan ulama, kan, tetapi kita mengikut ulama kerana ulama ini adalah sebagai politik kotor. Buktinya apa? Buktinya politik dalam Islam ada. Apa bukti politik dalam Islam ada? Kalau tuan-tuan, sahabat-sahabat nak tahu, sila baca buku ni. Kalau kita tengah lapar, makan, kalau tengah lapar perut, kita makan. Kalau tengah lapar dengan politik Islam, kita nak tahu, kita nak belajar, maka di antara buku yang paling baik dan mudah untuk faham, baca buku ni. Dan inilah dia gagasan yang sebenar politik Islam, yang parti Islam sebenarnya syepah nak bawa bukan saja kepada rakyat, tetapi juga kita nak bawa kepada kawan-kawan kita yang bersama dalam muafakat, kawan-kawan kita yang bersama dengan Perikatan Nasional, bahawa memahami konsep politik Islam ni akan menyelamatkan negara dan akan menyelamatkan rakyat keseluruhannya, insya-Allah. Wallahualam. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Ishak di atas perkongsian yang cukup menarik dan padat pada hari ini. Dan akhirnya sebenarnya tak cukup masa sejam ni untuk Ustaz Ishak Hurrah ni. Nanti insyaAllah jika ada kesempatan lain kita akan bersama lagi dengan Ustaz Ishak dalam perbincangan lain, insyaAllah. Jadi sebelum kita tangguh Ustaz Ishak, sebagaimana yang anda janjikan tadi, kita akan baca soalan untuk para pendengar. Jadi para pendengar boleh catat, dia kumpulkan soalan-soalan dan jawapan, nanti boleh hantar kepada pihak Pustaka Permata Ummah. Jadi soalan dia untuk pada hari ini ialah mudah saja. Kita duk bincang panjang lebar tadi, nyatakan 4 fik dalam penilaian politik yang telah dihuraikan oleh Ustaz Ishak tadi dan ditulis oleh Tuan Guru Presiden PAS, iaitu Tuk Guru Haji Hadi, dalam buku Budaya Politik Matan dan Sejahtera. Mudah saja soalan dia. Pejam mata pun boleh jawab ni, insya-Allah. Kita nak bagi hadiah pada sahabat-sahabat. Dan satu lagi pada sahabat-sahabat yang belum mendapatkan buku BPMS ni, boleh dapatkan buku BPMS ini dengan menghubungi Pustaka Permata Ummah. InsyaAllah ada diskaun yang menarik untuk sahabat-sahabat sampai bulan Ramadan ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Ishak. Dan kali kita jumpalah minum-minum air sedap sikit buah. InsyaAllah. Makan colek-colek. InsyaAllah. Ya, jadi. Jadi Allah alam. Terima kasih banyak. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.